Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Selamat pagi sahabat-sahabat, tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian. Salam Jumaat penghulu segala hari kepada tuan-tuan puan yang sedang mengikuti rancangan live ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah bersama-sama sudi bersama-sama dengan saya seawal pagi, jam lebih kurang 8.30 pagi sekarang ni. Keadaan cuaca di sekitar Kajang kelihatan agak mendung pagi ni, dan kita menjangkakan hujan akan turun tak lama lagi lah. Jadi saya ambil kesempatan ni lah untuk berpesan-pesan kepada semua, kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin dalam perjalanan untuk menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada yang sedang bekerja sekarang ni. Jadi terus istiqamah dalam usaha mencari rezeki itu. Teruskan perjuangan dalam apa jua pekerjaan yang kita lakukan, dan pastikan yang kita sentiasa menjaga diri kita, menjaga SOP yang telah ditetapkan, kerana COVID-19 masih lagi ada di luar sana. Dan dalam masa yang sama, di samping kita menjalankan pekerjaan harian kita, menjemput rezeki, jangan kita lupa untuk panjatkan kesyukuran, jangan kita lupa untuk memperbanyakkan selawat sempena hari Jumaat yang mulia ini. Dibanyakkanlah berzikir, banyakkanlah kita berselawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, dan seperti mana hari Jumaat ni, kalau tuan-tuan puan masih ingat lagi lah pesan-pesan guru-guru kita, ustaz-ustaz, ustazah dan sebagainya, hari Jumaat ni sebaik-baiknya kita lakukanlah amalan sunat. Antaranya adalah memotong kuku. Saya pagi-pagi tadi masa lepas solat subuh tu, kita ambil ketik kuku tu, kita potong kuku siap-siap. Nak potong rambut tak boleh, nak potong rambut kedai gunting rambut tak buka kan, jadi kita terpaksa tunggulah. Tunggu, kita doakan mungkin tak lama lagi kedai gunting rambut pun dah buka, jadi saya bolehlah nak potong rambut pun dah macam singa dah ni, dah panjang kan. Jadi antara lain apa lagi yang kita nak pergi solat Jumaat. Bagi mereka yang mungkin tinggal di luar daripada wilayah persekutuan, di luar daripada Selangor, yang dah dibenarkan untuk solat Jumaat tu, selamat menunaikan solat Jumaat. Jangan lupa sebelum solat Jumaat tu kita mandi sunat, kita kata apa, pakai pakaian yang bersih, dan nak dapatkan amalan-amalan sunat ni mudah aja kan. Kita pun dah diperingatkan dan dipesan sejak kita kecil lagi. Jadi bagi mereka yang tak berkesempatan untuk menunaikan solat Jumaat di masjid, sama-samalah kita solat berjemaah bersama keluarga di rumah. Dan dalam masa yang sama, jangan lupa hari Jumaat ni pun disunatkan, digalakkan untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni bukannya pendek tuan-tuan, panjang. Saya rasa mungkin lebih daripada 6 muka surat, 6 ke 7 muka surat tu, lebih daripada itulah sebenarnya. So kita disunatkan baca surah Al-Kahfi. Mungkin awal pagi tadi kita dah baca 3 muka surat, lepas zuhur nanti kita baca lagi sampailah sebelum maghrib nanti. Itulah digalakkan kita membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat ni kan. So itulah antara perkara-perkara yang saya syorkan tuan-tuan puan untuk lakukan sebagai pesanan pada diri saya. Dan dalam masa yang sama saya berpesan-pesan juga kepada tuan-tuan puan semualah, saudara-saudara yang ada di luar sana yang sedang mengikuti rancangan live ni. Jadi saya nampak ada beberapa nama yang dah muncul di kaca skrin phone saya ni. Pertama saya nampak Tuan Lokman. Waalaikumsalam, terima kasih Tuan Lokman. Tuan Hafizul mana ada? Waalaikumsalam. Coach yang kacak tak kacak mana pun, rambut dah macam singa dah Hafizul. Saya nampak juga adinda saya Tuan Khairul Nizam Muaidi. Terima kasih Nizam. Dan ada juga Cik Nur Zulai Haslan. Oh, rambut singa. Itulah, rambut dah macam singa. Rambut tak berapa nak ada ni. Depan ni dah macam dah nak botak sikit kan. Depan ni dah macam nak botak sikit, tapi tepi kiri kanan dengan belakang ni, ya Allah, rimas tu saya kan. Nak potong sendiri tak pandai, jadi itulah terpaksa lah kita tunggu sampai kedai gunting rambut buka
Apa yang Hafizul tulis ni? Okey, depan berita terpilih kerjakan solat Jumaat dan masjid dan surau berdekatan minggu ni dan minggu depan. Alhamdulillah. Oh ya ke, dapat berita kot, dapat berita terpilih kerjakan. Alhamdulillah. Okey, tahniah Hafizul. So siapa yang dapat menunaikan solat Jumaat di masjid tu, tahniah saya ucapkan. Dan mungkin bagi mereka yang masih lagi tak dapat nak menunaikan solat Jumaat, dah berapa bulan dekat 3 bulan dah kita tak dapat menunaikan solat Jumaat ni kan. Jadi itulah kerinduan nak pergi berjemaah di masjid ni, itu memang tak dapat dinafikan lagi lah. Setiap khususnya kaum Adam ni kan, nak menunaikan solat Jumaat di masjid ni, kerinduan itu macam nak menunaikan fardu haji, nak menunaikan umrah ke tanah suci kan. Itu yang yalah, kita tak dapat nak buat benda tu. Jadi kita sama-sama kerjakan solat zuhur secara berjemaah lah, insyaAllah di rumah. Okay, Tuan Zul Helmi, Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Zul. Dapat. Okay, minta Azman Azhar guntingkan. Itulah dulu ingat lagi zaman-zaman kat UIA sahabat kita ni, Tuan Azman Azhar ni merupakan baba yang terpilih lah. Upah dia masa tu tak silap saya bagi belanja makan nasi lemak ke apa tak kan. So itulah, rindu juga nak jumpa, lama dah tak jumpa Tuan Azman Azhar kita. So itulah, dapat tengok kat Facebook pun dah dapat mengubat kerinduan kan. So itulah dalam masa terdekat ni, kalau kita dapat kumpulkan balik sahabat-sahabat yang belajar di sekolah, yang belajar di universiti, yang belajar di IPT dan sebagainya kan, itu adalah satu perkara yang sangat-sangat dirindukan. Jadi itulah pagi ni sebenarnya saya saja je nak bersembang-sembang sempena hari Jumaat yang barakah ni. Jadi itulah yang kita berpesan-pesan berpesan-pesan apa amalan-amalan sunat yang sering kali diingatkan untuk kita lakukan sepanjang hari Jumaat yang mulia ni lah. Jadi itulah saya repeat balik apa yang saya dah sampaikan tadi. Pertama, kita lakukan amalan sunat yang paling-paling kita biasa dengar, potong kuku, kita kata mandi sunat sebelum kita nak menunaikan solat Jumaat nanti, dan kita bacalah surah Al-Kahfi sepanjang hari Jumaat ni, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, pagi tadi saya ada kongsikan kepada tuan-tuan dan puan semua berkaitan dengan kos-kos disbursement dalam yuran guaman. So ini pun perkara yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Jadi mungkin bagi anda yang dah terbiasa mendengar sharing yang saya dah buat dah banyak kali, dan sebenarnya saya dah kongsikan tentang legal fees ataupun yuran guaman dalam urusan jual beli hartanah. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang berkaitan dengan cost disbursement. Cost disbursement ni maksud dia apa? Kos-kos lain yang boleh dikenakan, yang boleh di-charge oleh peguam dalam urusan jual beli hartanah. Okey. So saya nak kupas sikit tentang disbursement tersebut. Yang paling mustahak yang tuan-tuan puan perlu faham, bila kita dapat quotation ataupun dapat sebut harga yang dikeluarkan oleh peguam, kita mesti tengok quotation yang dah dikeluarkan oleh peguam tersebut. Biasanya ada dua bahagian, ada dua part. Bahagian yang pertama dekat bahagian atas tu yang dipanggil sebagai professional charges. Okey, bahagian yang kedua, bahagian bawah tu pula dipanggil sebagai disbursement. Okey. So professional charges, kalau yang secara mudahnya lah, saya boleh takrifkan professional charges tu adalah charge yang dikenakan oleh peguam berdasarkan kepada scale fee, berdasarkan pada skala yang telah ditetapkan oleh Solicitors Remuneration Order, ataupun perintah saraan peguam cara. Okey, perintah saraan peguam cara ni yang memang diguna pakai oleh semua peguam yang berada di Malaysia lah. Okey, jadi perintah saraan peguam cara ni merupakan kesinambungan daripada Akta Profession Guaman. Okey, jadi itu yang peguam-peguam diwajibkan untuk ikut ataupun apply di dalam mengeluarkan quotation ataupun legal fee kepada anak guam dalam urusan yang melibatkan jual beli hartanah. Okey, jadi bahagian atas, kalau saya boleh rungkaikan di sini dengan cara yang paling mudah,
bila kita nak beli rumah ataupun kita nak jual rumah, bila kita nak berurusan dengan peguam, peguam boleh mengenakan fee guaman berdasarkan kepada SRO yang saya sebutkan tadi, berdasarkan kepada Solicitors Remuneration Order untuk Part A, untuk bahagian atas. Jadi macam mana pengiraan dia? Pengiraan dia adalah berdasarkan kepada harga jual beli. So mudah je cara nak kira dia. Kalau tuan-tuan puan tengok SRO tersebut, SRO tu ada menyatakan untuk 500,000 yang pertama, untuk 500,000 yang pertama, yuran guaman yang dikenakan adalah 1%. Mudahnya gitulah, 1% untuk 500,000 yang pertama. Jadi kalau katalah tuan-tuan puan membeli rumah yang berharga 400,000, jadi berdasarkan pada scale fee SRO tersebut, fee guaman ataupun professional charges yang boleh dikenakan oleh peguam adalah sebanyak RM4,000. Kalau katalah harga rumah tu 400,000. Kalau katalah harga rumah tu 450,000, maka yuran guaman ataupun professional charges yang boleh dikenakan adalah sebanyak 4,500. Senang je calculation dia, 1% daripada 500,000 yang pertama. Kalau katalah tuan-tuan perempuan tengok dekat bahagian atas tu pula, bahagian tadi kita dah cerita pasal professional charges berdasarkan kepada harga jual beli rumah. Ada juga professional charges yang dikenakan oleh peguam untuk kerja-kerja lain. Kerja-kerja lain, contoh katalah saya mewakili pihak penjual dalam urusan jual beli rumah. Saya dah kenakan professional charges untuk penyiapan perjanjian jual beli ataupun SPA, Sale and Purchase Agreement, berdasarkan kepada scale fee tadi, kita kira 1% daripada harga jual. Katalah harga jualnya tadi tu 500,000, maka 1% daripada 500,000 adalah RM5,000. Itu untuk kerja yang saya lakukan untuk menyiapkan dokumentasi perjanjian jual beli. Dalam masa yang sama, saya bertindak bagi pihak penjual untuk menyediakan dokumen ataupun surat cara pelepasan gadaian. Ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai discharge of charge. Jadi pelepasan gadaian ni pula, peguam pun boleh mengenakan yuran guaman yang berbeza. On top of 5,000 yang saya charge tadi tu, untuk saya jalankan urusan pelepasan gadaian antara penjual dengan bank dia, pun saya boleh kenakan yuran guaman di situ. Berapa yuran guamannya? Biasanya RM300. Itu untuk pelepasan gadaian. Yang ketiga, biasanya saya akan uruskan juga untuk pihak penjual dokumentasi CKHT ataupun Cukai Keuntungan Harta Tanah. Dalam bahasa Inggeris ni kita panggil sebagai RPGT lah, Real Property Gains Tax. So RPGT punya dokumen ni pun peguam perlu menyelesaikan bagi pihak penjual, dan peguam boleh mengenakan charge untuk menyediakan dokumen tersebut ke atas penjual tadi. Jadi on top of 5,000 yang mula-mula tadi yang saya charge berdasarkan pada harga jual beli, tambah lagi 300 untuk menyiapkan dokumentasi discharge of charge, pelepasan gadaian dengan bank penjual, dan tambah lagi untuk penyiapan dokumen RPGT ataupun CKHT yang yang peguam kena submit kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Jadi dekat situ totalnya ada lagi 300, jadi campurlah 5,000 campur 300 campur 300, jadi totalnya 5,600. Itu bahagian professional charges di bahagian atas, part A tadi tu yang saya sebutkan dalam quotation tu kan. So itu untuk kita anggap sebagai gaji lah. Kita anggap sebagai gaji peguam yang menguruskan urusan jual beli tersebut, yang mana kos tu ditanggung oleh sama ada penjual ataupun pembeli lah, berdasarkan kepada siapa yang peguam tu mewakili. Kalau katalah saya mewakili pihak penjual, maka saya akan charge ataupun saya akan billkan pada pihak penjual sahaja. Dan kalau sekiranya saya mewakili pihak pembeli, saya akan charge kepada pihak pembeli sahaja. Dan barang diingat, peguam tidak boleh mewakili dua pihak dalam satu masa. Maksudnya di situ, kalau katalah saya dah mewakili pihak pembeli, dan dalam masa yang sama saya tidak boleh mewakili pihak penjual. So dalam transaksi jual beli, biasanya kadang-kadang kebanyakan orang dia tersilap faham, dia ingat bila peguam menyediakan dokumen jual beli, maka peguam tu akan mewakili kedua-dua pihak dalam satu masa.
Sebenarnya tidak, peguam hanya mewakili salah satu pihak saja, sama ada pihak penjual ataupun pihak pembeli. Kalau saya dah mewakili pihak penjual, maka pembeli tu dia kena cari lawyer lain lah. Dan kalau katalah saya mewakili pihak pembeli, dalam masa yang sama penjual tu pun kena cari lawyer lain. Okey, tapi ada satu istilah. Istilah ni yang selalu diguna pakai oleh kebanyakan, especially penjual lah. Istilahnya adalah tumpang peguam. Okey, so tumpang peguam ni macam mana pula? Adakah benda tu dibolehkan ataupun tidak? Okey, jawapan kepada soalan tu sebenarnya benda tu dibolehkan. Nak tumpang peguam, penjual boleh tumpang peguam pembeli. Tapi dalam masa yang sama, pembeli dia tak boleh tumpang peguam penjual. Dia kena cari peguam sendiri. Hanya penjual saja yang boleh tumpang peguam dengan peguam pembeli. Tapi istilah tumpang ni tuan-tuan dan puan, sebenarnya bukannya sama macam saya mewakili dua-dua pihak dalam satu masa. Tidak. Istilah tumpang ni maksud dia bila penjual tumpang peguam dengan peguam pembeli, dalam atas kertas, di dalam perjanjian jual beli tersebut, sebenarnya saya hanya mewakili pihak pembeli dan penjual ni sebenarnya tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Dan dalam perjanjian jual beli itu akan dinyatakan peguam hanya mewakili pihak pembeli dan penjual telah memilih untuk tidak diwakili oleh mana-mana peguam, tetapi dalam masa yang sama penjual telah mewakilkan ataupun mengarahkan peguam yang mewakili pembeli tadi untuk menyaksikan tanda tangan penjual di dalam dokumen perjanjian jual beli dan apa-apa dokumen pindah milik yang berkaitan dengan urusan jual beli tersebut. Itulah dia istilahnya, kita panggil sebagai tumpang peguam. Okey, dan dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, bila tumpang peguam ni, adakah penjual tu tak perlu langsung nak membayar apa-apa legal fee kepada peguam tadi? Jawapannya tidak. Sebenarnya penjual pun akan dikenakan yuran guaman untuk urusan-urusan yang melibatkan penjual tu sahaja. So macam yang saya dah sebutkan awal-awal tadi, ada 3 urusan yang saya akan buat kepada penjual untuk bagi pihak penjual ni tadi. Satu, vetting SPA ataupun menyiapkan perjanjian jual beli. Yang kedua, untuk melepaskan gadaian jika penjual tu ada hutang lagi dengan bank. Yang ketiga, dia ada CKHT punya submission yang kita perlu siapkan borang CKHT tu dah hantar kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Okey, 3 urusan ni saya akan orang kata apa buat, dan kalau sekiranya saya mewakili pihak pembeli dan penjual tu tidak diwakili peguam dan dia nak menumpang sahaja peguam pembeli tadi, maka daripada 3 tadi tu hanya 2 ni saja yang saya akan bantu penjual tu buat. Apa dia? Satu, untuk menyiapkan dokumen pelepasan gadaian ataupun discharge of charge dengan bank penjual. Yang kedua, untuk hantar serah ataupun kita nak melaporkan borang CKHT ataupun cukai keuntungan harta tanah tadi tu kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Jadi peguam berhak untuk mengenakan 2 charges ni, 2 kos guaman yang boleh dikenakan ke atas penjual tadi, dan penjual perlu membayar 2 kos guaman untuk melepaskan gadaian dan juga untuk CKHT tadi kepada peguam, even though peguam tu mewakili pihak pembeli sahaja. Jadi itulah, jangan salah faham, sebab banyak kekeliruan, kecelaruan yang berlaku di luar sana, sebab kebanyakan penjual-penjual ni dia merasakan bahawa bila dia nak jimat kos, dia tumpang aja peguam dengan pihak pembeli, dia tak dikenakan apa-apa charges ataupun apa-apa yuran guaman. Sedangkan ada 2 urusan yang peguam yang mewakili pihak pembeli tadi tu perlu lakukan untuk dia sebagai penjual, which is 2 tu tadilah, untuk hantar serah pelepasan gadaian dan juga menghantar serah borang CKHT kepada pihak lembaga hasil dalam negeri. Okey, ada juga yang tanya saya, kalau katalah sekiranya berlaku apa-apa perbalahan ataupun pertikaian di antara penjual dan juga pembeli, jadi peguam ni nak mewakili siapa? Peguam ni nak backing siapa, kan? So dalam undang-undang, sekiranya peguam
mewakili pihak pembeli dalam urusan jual beli ni tadi, dan dalam perjanjian jual beli dah dinyatakan yang peguam tu hanya bertindak mewakili pihak pembeli sahaja, maka sekiranya berlaku apa-apa pertikaian, ada perbalahan di antara penjual dan juga pembeli ni tadi, maka peguam hanya mewakili pihak pembeli sahaja. Itu yang jadi kadang-kadang orang kata apa, masalah di situlah. Kalau katalah kita sebagai penjual nak jimatkan kos, kita rasa macam tak payahlah nak ambil lawyer, buat apa nak bayar lawyer mahal-mahal kan. Buat apa nak kena keluarkan duit, dah lah jual rumah ni terpaksa jual dengan harga yang kita tak nak, harga yang lebih rendah daripada harga yang sepatutnya kita nak. Lepas tu dengan nak settlekan lagi baki hutang dengan bank, banyak pula tu redemption payment yang nak kena bayar dengan bank tu, lebih kurang separuh daripada harga jual rumah ni, tak dapat apa pun lah. Lepas tu nak bayar lagi yuran guaman, legal fee nak bayar lagi kepada peguam. Jadi end up penjual tu bila dah banyak sangat benda yang dia rasa kena tolak tu, kena tolak ni apa semua, dia pun tak nak ambil peguam, dia nak gunakan peguam, tumpang aja peguam yang pembeli ni tadi. Tapi itulah implikasinya tuan-tuan puan, bila tuan-tuan puan sebagai penjual tidak diwakili peguam, tumpang juga peguam dengan peguam pembeli ni tadi, barang diingat yang kita ni tidak diwakili oleh mana-mana peguam. Kalau ada apa-apa pertikaian, ada apa-apa perbalahan dalam urusan jual beli tu tadi, maka urusan untuk kalau katalah nak selesaikan pertikaian dan sebagainya, kita terpaksa juga ambil peguam lain ketika itulah, kalau berlaku pertikaian. Dan auzubillah, tak jauh lah, kalau boleh tak nak lah apa-apa pertikaian ada kan. So itulah dia punya hakikat yang saya ingin sampaikan pada tuan-tuan puan semua untuk professional charges yang berkaitan dengan apa itulah legal fee ataupun professional charges yang dikenakan oleh peguam dalam urusan jual beli. Okey. Saya nampak Tuan Asmadi. Waalaikumsalam Tuan Asmadi, terima kasih. Tuan Yusri Bahari, waalaikumsalam. Okey, Puan Normala, Tuan Effendi Suhaili, okey, Hafizul dah komen kat situ jelas. Terima kasih banyak-banyak Hafizul. Cik Nur Zulai Haslan, okey, terima kasih banyak-banyak. Tagkan nama Puan Ika di situ. Siapa lagi nama-nama yang ada kat sini ni? Okay, saya tegur-tegur kejap baru teman faham. Terbaik coach. Okey, terima kasih Tuan Asmadi. Okey, normalisasi yang perlu diperbetulkan. Yes, itulah kadang-kadang sahabat-sahabat RAN pun saya nak tegurkan jugalah. Ramai juga kawan-kawan kita sahabat-sahabat RAN yang mungkin dah faham sebenarnya, tapi mungkin dia nak memudahkan urusan, dia kata tumpang je lah peguam dengan peguam pembeli tu. Penjual pun bila dengan nasihat daripada RAN, dia pun tumpang peguam dengan peguam pembeli. Okay, tapi hakikatnya bila tumpang peguam ni macam tu lah. Kalau ada apa-apa pertikaian, ada apa-apa perbalahan, penjual tu tak diwakili oleh peguam. Jadi dia dalam masa tu dia kena ni jugalah. Dia kena pastikan yang kata apa, dia faham apa yang terkandung dalam perjanjian jual beli tu, dia tahu hak dia. Dan kalau ada apa-apa argument dan sebagainya, dia tahulah macam mana nak defend diri dia dan sebagainya. Di isu ni biasanya timbul sekiranya berlaku kelewatan dalam urusan jual beli tersebut oleh pihak pembeli. Okey, penjual tu dia rasakan yang dia nak claim apa yang dipanggil sebagai faedah lewat bayar, late payment interest. Late payment interest tu dia nak claim berdasarkan kepada perjanjian jual beli tu, mungkin dia ada hak untuk claim 8%. 8% late payment interest daripada pembeli. Okay, so bila berlaku kelewatan, dia nak claim benda tu, dia minta pula peguam pembeli keluarkan surat kepada pembeli, dan dia nak minta peguam pembeli ni dapatkan hak dia di situ. Kat situlah sebenarnya tuan-tuan puan perlu faham, bila berlakunya tuntutan ataupun claim untuk faedah lewat bayar daripada penjual kepada pembeli ni tadi, dah lah peguam tu mewakili pembeli. You tak boleh nak expect peguam yang mewakili pembeli tu akan tulis surat untuk claim late payment interest tu daripada pembeli tu sendiri. Takkanlah kita nak peguam tu nak memperdajalkan anak guam dia, sedangkan dia mewakili pihak pembeli tu tadi kan. So itulah antara perkara-perkara yang tuan-tuan puan mungkin perlu consider. Jangan terlepas pandang isu hak, isu kita punya rights tu tadi tu, jangan terlepas pandang. Dan dalam masa yang sama jangan menyalahkan peguam ataupun menyalahkan pembeli sekiranya
dalam urusan nak claim late interest dan sebagainya, peguam tu kata look, dalam perjanjian jual beli ni saya mewakili pihak pembeli tuan. So dalam urusan untuk dapatkan late payment interest daripada pembeli ni, tak wajar untuk saya keluarkan notice of demand ataupun surat kepada pembeli itu tadi. Sedangkan saya tidak mewakili tuan sebagai peguam untuk tuan sebagai penjual, kan? Saya hanya mewakili pembeli sahaja. Jadi itulah perkara-perkara yang saya ingin highlightkan di sini, supaya tuan-tuan dan puan faham. Dan kalau boleh saya syorkan rakan-rakan, sahabat-sahabat perunding-perunding hartanah yang ada, kalau boleh nasihatkanlah, nasihatkan kepada penjual seperti mana yang saya dah sampaikan pada tuan-tuan dan puan pada pagi ini, bagi tahu, maklumkan kepada mereka. Tuan sebagai penjual, saya syorkan tuan ambil peguam sendiri, supaya mudah nanti apa-apa urusan, kalau misal kata ada yang melibatkan kelewatan, nak claim late interest dan sebagainya, tuan ada peguam tuan sendiri, dan peguam tuan tu akan claim daripada peguam penjual. So itulah antara perkara-perkara yang mungkin perlu dititik beratkan. Sebagai perunding hartanah, kita kena beritahu apa hak penjual, apa hak pembeli, apa yang wajar dilakukan oleh pihak-pihak, apa yang sepatutnya dielakkan, dan itulah sebenarnya yang saya akan ceritakan, yang saya akan terangkan pada tuan-tuan puan semua dalam seminar hartanah yang saya anjurkan esok, buy with brain, terutamanya untuk bakal-bakal pembeli rumah. Siapa yang belum mendaftarkan diri, jadi itulah saya terpanggil untuk buat berpesan-pesan kepada tuan puan yang mengikuti rancangan live ni lah. Siapa yang belum daftarkan diri, esok pagi pukul 9 hartanah anda akan menganjurkan seminar secara online yang kita akan buat di Google Meet. Di Google Meet, seminar tu bertajuk Buy with Brain, beli dengan brain. Brain tu apa? Brain tu otak lah, kan? Beli dengan otak. Maksudnya beli secara bijak lah, kan? Beli secara bijak, dan saya akan kupas isu-isu berkaitan dengan apa the do's and don'ts, apa yang tuan-tuan puan perlu buat, apa yang tuan-tuan puan tak boleh buat sebagai pembeli hartanah, daripada awal sebelum beli rumah, ketika tuan-tuan puan nak beli rumah, dan selepas tuan-tuan puan dah beli rumah. Semua perkara-perkara tu insya-Allah saya akan kupas sepanjang hari esok dalam seminar hartanah Buy with Brain. Jadi siapa-siapa yang nak mendaftarkan diri boleh masuk ke link yang saya dah berikan. Pagi tadi saya dah postkan dah iklan tersebut di page hartanah anda. Boleh klik link tersebut dan daftarkan diri tuan-tuan puan di situ. Okey. Ros Hafizal, Tuan Ros Hafizal ada komen kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkesempatan ikuti perkongsian Tuan Z. Terima kasih banyak-banyak Tuan Ros Hafizal. Minta maaf banyak-banyak lah sebab kita nak kena check. Ada soalan sebenarnya daripada dia. Boleh Tuan terangkan tentang bayaran disbursement, berapa yuran tertinggi yang boleh dimasukkan dalam bayaran disbursement? Okey, nasib baik Tuan Ros Hafizal ingatkan saya. Sebenarnya part yang bawah tu saya nak kupas, cuma saya tadi saya dah fokuskan kepada part yang atas. Untuk professional charges tu saya terlupa pula yang part disbursement. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Disbursement charges tuan-tuan dan puan, disbursement charges ni adalah bayaran sampingan ataupun bayaran-bayaran lain yang perlu dibayar oleh anak guam kepada peguam dalam urusan jual beli hartanah. Apa yang dimaksudkan dengan disbursement charges? Disbursement charges ni yang paling utama lah yang saya sebutkan di sini adalah bayaran-bayaran yang perlu dijelaskan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tu siapa? Contohnya bayaran stamp duty ataupun bayaran stamping yang perlu dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Kita sebagai pembeli, bila kita beli rumah, kita boleh dikenakan stamp duty. Tengoklah kepada harga rumah tersebut, berapa harga rumah tu, lagi tinggi harga rumah, lagi tinggilah stamp duty yang kita kena bayar. Jadi bayaran stamping dan stamp duty ni perlu dibayar, dan itu di bawah disbursement. Itu yang pertama. Berapa pengiraan stamp duty, berapa pengiraan stamping, apa semua tu saya tak perlu nak jelaskan lebih lanjut kat sini. Tuan-tuan puan boleh scroll balik, tengok balik posting-posting yang saya dah buat di page hartanah anda ni, ada skala pengiraan ataupun table pengiraan untuk mengira stamp duty tersebut. Ataupun tuan-tuan puan boleh dapatkan e-book saya. Dalam e-book saya pun saya dah kupas panjang lebar berkaitan dengan bayaran stamp duty ni, macam mana cara mengira stamp duty. Itu yang pertama, bayaran stamping dan stamp duty yang perlu dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri, termasuk di bawah disbursement. Yang kedua, bayaran pendaftaran pindah milik
kepada pejabat tanah. Okey, so ini pun apa ni perlu dibayar oleh pembeli kepada peguam. Okey, contoh, katalah tuan-tuan perempuan buat pindah milik di pejabat tanah dan galian Shah Alam. Okey, so dekat Selangor dia ada scale dia, mengikut harga jual beli rumah. Harga rumah sekian-sekian, dia punya bayaran dia sekian-sekian. Okey, contoh yang saya sebutkan kat sini. Kalau harga rumah 300,000, bayaran pindah milik, pendaftaran pindah milik di pejabat tanah di Negeri Selangor ni bayarannya adalah RM400. Jadi itu pun perlu dibayar oleh pembeli dan peguam akan masukkan di bahagian disbursement. Dalam quotation ataupun legal fee punya invoice tu, peguam akan masukkan di bahagian disbursement. Okey, so tadi pertama stamping dan stamp duty lembaga hasil. Yang kedua, bayaran pendaftaran pindah milik dekat pejabat tanah. Okey, so itu yang kedua, yang paling mustahak lah yang tuan-tuan puan perlu bayar. Okey, yang ketiga, charges untuk angkat sumpah. Ataupun dipanggil commissioner for oath ataupun pesuruhjaya sumpah punya bayaran angkat sumpah. Bayaran angkat sumpah ni tak mahal, bayaran angkat sumpah ni mungkin dia charge dalam RM30. Tengoklah berapa banyak dokumen yang perlu diangkat sumpah. So macam firm saya ni paling mahal pun dalam RM30 macam tu lah, nak kena bayar untuk bayaran angkat sumpah. Okey, yang seterusnya apa lagi? Okey, bayaran untuk travelling expenses. Travelling expenses ni tuan-tuan jangan salah faham. Okey, kebanyakan daripada anak-anak guam saya, dia tanya, kenapa charge travelling expenses sedangkan saya yang kena datang pejabat tuan nak sign perjanjian jual beli ni di pejabat tuan. Tuan tak travel mana-mana pun. Okey, ni saya nak betulkan tanggapan tersebut. Okey, tuan-tuan dan puan, urusan untuk pergi ke pejabat tanah, urusan untuk matikan stamp di lembaga hasil dalam negeri, urusan untuk buat orang kata apa, dapatkan carian, nak dapatkan resit cukai pintu, nak dapatkan resit cukai tanah, nak buat penyerahan dokumen dan sebagainya, semua inilah yang termasuk di dalam travelling expenses ataupun travelling charges tu tadi. Okey, takkanlah rana saya, kesian rana saya tuan-tuan puan, rana saya pergi sampai ke Seremban tu, nak buat carian kat pejabat tanah Seremban, pergi naik motor sampai ke Seremban, redah dengan hujannya apa semua kan, lepas tu tuan-tuan puan tak nak bayar travelling expenses. Tak adil lah macam tu kan, sebab saya pun kena bayar rana punya fees, dan rana punya fees ni yang kita panggil sebagai travelling charges ataupun travelling expenses tadi. Okey, berapa yang biasa dikenakan itu sebenarnya tidak ada skala ataupun tidak ada skill yang perlu diguna pakai oleh mana-mana peguam dekat Malaysia ni. Jadi itu sebenarnya bergantung kepada firma guaman tu sendiri, dia nak charge berapa bergantung pada dia punya own what we call liberty lah. So dia boleh mengenakan mungkin ada yang charge 300, ada yang mungkin charge sampai 400, ada yang mungkin charge sampai 500, dan biasanya benda tu saya nak komen kat sini berapa limit tu memang tak ada limit sebenarnya. Dia bergantung pada firma guaman tu sendiri berapa yang dia nak kenakan, tapi biasanya reasonable lah, reasonable. Okay, so macam contoh saya kalau katalah travelling expenses untuk kes-kes yang saya kendalikan di negeri Selangor, banyak kali tuan-tuan puan nak kena pergi pejabat tanah, sekurang-kurangnya satu-satu urusan jual beli tanah tu peguam dengan rana je perlu hadir ke pejabat tanah sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Cuba bayangkan kalau katalah firma guaman saya, contoh macam saya di Ceras, tapi urusan tu katalah urusan nak buat pindah milik dan sebagainya tu di Kuala Langat lah sebagai contoh. So urusan nak kena buat urusan pejabat tanah tu di Kuala Langat, so kena pergi ke Kuala Langat. So kalau katalah contoh kat Sepang, urusan tu kena buat dekat Sepang, dia tak boleh nak buat dekat Ceras, dia kena pergi kat Sepang pula kan. Jadi itulah pergi sana pergi sini, pergi sana pergi sini, itu baru pejabat tanah. Yang lembaga hasil untuk matikan stamp, untuk hantar serah borang CKHT dan sebagainya, so itu pun ada travelling juga. Jadi untuk tanya untuk soalan berapa limit yang sepatutnya lawyer kenakan, memang tak ada lagi guideline tu, belum ada lagi guideline tu. Saya minta maaf banyak-banyak lah, so bergantung kepada budi bicara peguam tu sendiri nak kenakan berapa lah. So itu yang pertama lah untuk travelling expenses. Okey, yang kedua, biasanya tuan-tuan puan akan nampak dia punya printing charges. Printing charges ni biasanya tak mahal lah. Ada firm yang kenakan RM50, ada firm yang kenakan RM100. Yelah, kita nak print dokumen, nak dapatkan dia punya ada dokumen yang perlu dibeli, ada setengah dokumen yang kita perlu beli daripada bank dan sebagainya. Jadi dokumen-dokumen tu kita masukkan sebagai printing charges kita, dan biasanya kita kenakan sampai mungkin RM50 ke RM100 lah. Itu yang biasanya yang lawyer kenakan. Jadi tuan-tuan dan puan, itu pun tak ada ceiling rate. Tak ada ceiling rate dekat situ.
Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan akan nampak miscellaneous charges. Miscellaneous charges ni yang kadang-kadang orang tak faham sebenarnya. Apa lagi nak miscellaneous ni? Apa benda-benda lain ni pula kan? Okey, so miscellaneous charges contoh. Katalah courier service, kita hantar dokumen melalui pos, melalui courier. Facsimile transmission, kita hantar melalui fax. Apa lagi? Kos-kos yang melibatkan yang tak dibilkan secara spesifik. So itulah yang dimaksudkan dengan miscellaneous charges. Miscellaneous charges pun tak mahal, biasanya kita letak RM50 macam itulah. Jadi itulah contoh disbursement yang dikenakan. Dan untuk menjawab soalan daripada siapa yang tuan yang tanya tadi tu, Tuan Ros Hafizah, minta maaf Tuan Ros lupa pula. Jadi itulah tak ada ceiling rate, tak ada what we call guideline yang dah letakkan untuk peguam-peguam patuhi. Itu memang tak ada. So itu berdasarkan kepada budi bicara peguam tu sendirilah nak letakkan berapa. Jadi tuan-tuan puan, sebagai anak guam, saya syorkan tuan-tuan puan try lah minta untuk kurang. Try minta untuk dapatkan diskaun daripada peguam tu. Biasanya peguam boleh mempertimbangkanlah. Okay, Tuan Aziz Azrah, Waalaikumsalam Tuan Aziz, terima kasih. Tuan Rizwan, siapa lagi yang ada ni pagi-pagi ni, saya tegurkan kejap. Saya tengok pakai phone ni ada susah sikit. Dia scroll ke bawah, dia makin turun pula. Okay, Tuan Yazid GY Property, Waalaikumsalam Tuan Yazid, terima kasih. Puan Hazira Talib, Waalaikumsalam, terima kasih banyak, terbaik Puan Hazira. Okey, terbaik, terima kasih Tuan. Okey, sama-sama Tuan Hafizah. Saya harap apa yang saya dah jawab tadi tu jelas lah, boleh nampak lah. Tuan Rizwan pun ada, Waalaikumsalam Tuan Rizwan. Okey, so itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ni. Dah setengah jam dah kita bersiaran secara live. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang mengajukan soalan. Terima kasih kepada tuan-tuan puan yang masukkan nak bagi salam dan sebagainya di ruangan komen. Terima kasih kepada tuan yang telah berkongsi, tekan button share tu, kongsikan rancangan live saya ni pada orang lain supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat, yang ramai lagi yang dapat ilmu yang saya cuba sampaikan pada tuan-tuan puan semua pada pagi inilah. Okey, so untuk kesian kalinya saya nak mengingatkan diri saya dengan tuan-tuan puan semua, jangan lupa tuan-tuan puan, hari Jumaat ni kita baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi sampai habis insya-Allah. Dan di kesempatan ini juga saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada yang saya sampaikan tadi tu mungkin terkasar bahasa ke, ataupun mungkin ada menyinggung perasaan tuan-tuan puan ke. Jadi semua tu tak disengajakan dan saya mohon ampun dan maaf lah sekiranya ada apa-apa yang saya sampaikan tu yang menyinggung perasaan tuan-tuan puan semua. Okey, terima kasih Puan Zuriati, Puan Ina Nordin, terima kasih. Okey, Tuan Muhammad Safi, okey, terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Okey, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan live saya pada masa-masa yang akan datang. Dan kepada siapa yang dah mendaftarkan diri anda untuk mengikuti program Buy with Brain yang akan saya adakan esok hari Sabtu 31 bulan Julai, kita jumpa esok dalam Google Meet dalam seminar Buy with Brain tepat jam 9 pagi insya-Allah. Okey, so itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.